Allahumma salli. Alhamdulillah, kita bersyukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Terima kasih kepada datuk-doktor yang bagi tahu tak dengar suara tadi. Sebenarnya bukan saya tutup mic. Masalah saya pakai cover telefon ni. Dia macam tak rapat. Dia jadi tebal, jadi tak rapat. Kita sangkakan masuk. Rupa-rupanya tak dengar. Jadi Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang saya kasihi semua ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati semua. Moga-moga kita semua dalam rahmat, perlindungan, kasih sayang Allah Ta'ala di setiap saat, setiap ketika dan setiap masa. Dan pada hari ini kita sambung perbincangan Kifayatul Mubtadi pada muka surat yang ke-13. Sebelum saya lupa, insya-Allah hari Isnin, Cik Ishaq dan ahli jawatankuasa telah memutuskan kita mengadakan kuliah seperti biasa majlis di Masjid Sultan Nabahiyah pada pukul 9 pagi hari Isnin. Dan insya-Allah cikgu akan meneruskan Google Meet untuk yang jauh-jauh, yang tinggal jauh-jauh boleh ikut Google Meet. Dan pada hari Ahad, minggu pertama, hari Ahad minggu pertama bulan 11, kita akan adakan sambutan Maulidi Rasul mengikuti SOP yang telah ditetapkan lah. Kita duduk masih lagi dalam keadaan jarak, pakai mask dan cek suhu dan kita scan MySejahtera dan menulis nama ataupun menulis nama dan suhu di buku yang disediakan di masjid. InsyaAllah lah, kita doakan moga semuanya berjalan dengan lancar. Dan pada hari Ahad, minggu pertama tu kita akan adakan perayaan memperingati Maulid Rasul. Jadi muka surat yang ke-13, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Keenam, muka surat 13, kitab Jawi Kifayatul Mubtadi, baris yang ketiga. Keenam. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafah, tuhu ta'ala lil hawadis, kelima qiyamuhu ta'ala binafsih, dan keenam pada hari ini iaitulah wahdaniyah. Tengok ulama susun, Allah Ta'ala bagi kepada mereka mata hati menyusun dengan keadaan yang begitu munasabah, yang begitu tersusun. Allah Ta'ala ada, mesti kita beriman. Yang kedua, adanya Allah tidak seperti kita kerana Allah Ta'ala itu sedia, qidam. Apabila Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam, wal awal, wal akhir, maka yang ketiga tentulah apabila Allah Ta'ala sedia, maka tentulah Allah Ta'ala itu kekal. Baqa. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Maka ada sedia kekal, maka sudah tentu tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apabila tidak sama dengan makhluk, kita beriman, tentulah Allah Ta'ala itu ada dengan sendiri. Tidak dijadikan oleh sesiapa. Tidak menumpang apa-apa. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Maka ada sedia kekal tak sama dengan makhluk, ada dengan sendiri, tak dijadikan oleh sesiapa, tidak menumpang apa-apa. Tidak ada pada yang lain, melainkan ada kepada zat yang bersifat dengan wahdaniyah. Zat yang bersifat dengan keasaan.
Susun dengan begitu kemas, rapi, munasabah. Kalau kita tengok jalannya amat-amat masuk, secocok, munasabah. Keenam, wajib kita tiap-tiap orang mukallaf percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh sungguh-sungguh dalam hati bahawasanya tetap, yakni mesti dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Ini di antara i'tiqad kita, wajib kita beriman Allah Ta'ala itu asa. Artinya, arti wahdaniyah, asa Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Berdasarkan kepada nas, wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu, iaitu Tuhan yang asa. Yang kita duk baca selalunya, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu asa, ahad. Maksudnya tidak berbilang, bersifat dengan wahdaniyah. Artinya, arti wahdaniyah itu asa. Asa Allah Ta'ala yang tidak berbilang. Allah Ta'ala pada zatnya, dirinya, diri Allah tidak berbilang. Dan pada segala sifatnya Allah tidak berbilang. Dan pada segala perbuatan Allah Ta'ala, perbuatannya, perbuatan Allah itu pun tidak berbilang. Ini perlu kita maklum. Apabila kita bincang wahdaniyah, maka kita yakin Allah Ta'ala itu asa pada dirinya, sifatnya dan segala perbuatannya. Baik. Asa pada sifat, yakni tiap-tiap sifat ma'ani Allah Ta'ala itu satu saja. Tiap-tiap sifat ma'ani Allah Ta'ala itu satu. Satu khudrah, satu iradah, satu sifat ilmu, satu sifat hayat. Itu maksudnya asa pada sifat. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala pun asa. Yakni, diri melaksanakan pekerjaan, mengadakan makhluk, tidak berkongsi dengan sesiapa. Allah Ta'ala tak ajak siapa-siapa pun berpakat. Allah Ta'ala tak ajak siapa-siapa pun menolong Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu perbuatan. Kita tak boleh. Makhluk ni mesti kita kena ada kesatuan, pakatan untuk kita buat kerja. Contoh kenduri. Bahagi kerja. Orang ni panggil, orang ni menyambut, orang ni masak, orang ni mengidang. Contoh. Kalau seorang-seorang pakai tak boleh buat. Makhluk mesti kita ni berpakat. Adapun Allah Ta'ala perbuatannya tidak berkongsi dengan sesiapa. Maka asa Allah Ta'ala pada zatnya, asa Allah tidak berbilang Allah Ta'ala pada zat, pada dirinya, diri Allah Ta'ala itu ada mempunyai dua makna. Ini kita dah bincang banyak kali dah. Kita bincang dah banyak kali dah. Hari Isnin kita dah lepas dah perbincangan wahdaniyah di dalam kitab Sirajul Huda. Pertama, jadi asa pada zat ada dua makna. Asa pada diri Allah Ta'ala itu ada mempunyai dua makna. Mana maknanya? Yang pertama, bahawasanya zatnya zat Allah Ta'ala itu tiada berkampuh ataupun tiada bersusun. Berkampuh, bahasa sik. Petani. Berkampuh iaitulah bersusun dalam bahasa kita sebelah hilir. Percakapan kita berkampuh tu iaitulah bersusun. Ataupun bercantum-cantum. Jadi diri Allah tidak bersusun-susun. Diri Allah tidak bercantum-cantum seperti diri kita. Sebab apa? Telah lalu kita meyakini. Kita dah bincang bab mukhalafah. Tidak sama Allah dengan makhluk. Maka sudah tentu diri Allah tidak sama seperti makhluk. Yang mana diri makhluk ini bercantum-cantum, bersusun-susun, kepala bercantum dengan tengkok, tengkok bercantum dengan badan, badan bercantum dengan lengan, lengan bercantum dengan tangan kita.
Bercantum pula dengan kaki dan seumpamanya. Diri Allah, subhanallah, asalnya diri Allah Ta'ala tidak bercantum-cantum juzuk seperti diri kita. Jadi diri Allah tidak bercampur atau tiada bersusun daripada dua juzuk bahagian. Juzuk iaitu bahagian ataupun lebih. Jadi diri Allah tidak bercantum-cantum. Inilah dikatakan tidak ada kam. Inilah tidak bersusun diri Allah tu dikatakan tidak ada kam, bilangan-bilangan muttasil yang bercantum-cantum pada zat, yakni pada diri Allah Ta'ala itu. Jadi diri Allah tidak bercantum-cantum seperti diri makhluk. Diri kita ni semuanya bersusun-susun. Tengok baju kita. Sehelai baju tapi dengan percantuman yang dari baik. Kemudian yang kedua, tidak ada zat yang lain. Tidak ada zat yang lain, tidak ada diri yang lain yang nyamai dengan zatnya, dengan ada diri orang lain yang sama dengan diri Allah Ta'ala. Tidak ada diri orang lain yang sama dengan diri Allah Ta'ala. Baik. Jadi asal pada diri itu, yang kedua, tidak ada diri orang lain yang sama dengan diri Allah Ta'ala. Tidak ada. Inilah dikatakan bilangan-bilangan fasil yang berasingan pada diri Allah Ta'ala itu. Tak ada diri orang lain yang serupa dengan diri Allah. Tidak ada. Kalau ada mudarat. Tidak ada. Macam mana? Contoh. Contoh, kalau sama, dia akan mudarat. Kita beli kasut sama dengan kawan kita. Saiz 7. Namanya bata, warnanya hitam, bentuknya sama. Pi masjid. Apabila pi masjid, tertukar. Tertukar. Kita pakai lama-lama sekali. Dia duk ganyah hari-hari. Hui, dah sikit tapak tu. Kita rasa lain. Hak kita tebal. Hak dia nipis sikit. Kita kata pakai, rasa tak jalan hari ni. Lain. Sebab apa? Apabila sama, dia akan jadi mudarat. Dia akan jadi tertukar. Jadi Allah Ta'ala yang maha termulia itu tidak sama dengan makhluk. Tidak ada diri orang lain yang serupa dengan diri Allah Ta'ala itu. Dan dasar Allah Ta'ala pada segala sifatnya Allah Ta'ala itu ada mempunyai dua makna. Tadi kita dah bincang asal pada zat. Yang pertama, diri Allah tidak bersusun-susun. Tidak ada kam muttasil. Yang kedua, tidak ada diri orang lain yang sama dengan diri Allah. Yakni tidak kam munfasil yang berasingan. Tidak ada diri orang lain yang sama dengan diri Allah Ta'ala itu. Selesai. Dan asal Allah pada segala sifatnya Allah Ta'ala itu ada mempunyai dua makna. Pertama, bahawasanya segala sifat Allah itu satu-satu kesemuanya. Tidak berbilang-bilang. Ini kita masuk pula asal pada sifat. Asal pada sifat ada dua makna juga. Makna yang pertama, bahawa segala sifat Allah Ta'ala itu satu-satu kesemuanya. Yakni tiap-tiap satu jenis satu. Satu-satu kesemuanya, yakni tiap-tiap satu jenis, satu. Tidak berbilang-bilang pada tiap-tiap jenis sifat itu, pada satu-satu sifat itu, seperti satu khudrah. Khudrah ni satu. Satu ya.
satu iradah. Tapi perbuatan tu banyak. Contoh, sifat ilmu satu tapi tahu semua apa. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala yang maha termulia. Semua Allah Ta'ala tahu. Sifat tu satu tapi tugas banyak. Semua makhluk Allah buat. Iradah tu satu. Tetapi semua makhluk ini dalam ketentuan, kemahuan, pilihan, ketentuan Allah Ta'ala yang maha termulia. Habis. Tidak berbilang-bilang sifat Allah tu. Tiap-tiap jenis sifat Allah Ta'ala tu tidak berbilang-bilang. Seperti tidak berbilang 2 atau 3 khudrah, tak ada. Khudrah tu satu ya. Tidak ada 2 ataupun 3 iradah, tidak. Hanyalah satu iradah dan lain-lainnya. Inilah dikatakan tidak ada kam, bilangan-bilangan muttasil yang yang bercantum pada pada sifat Allah Ta'ala. Adapun sifat kita berbilang-bilang. Sifat kita ni berbilang-bilang. Contohnya khudrah. Ada di tangan, ada di kaki, ada di tengkuk, ada di tengah belakang kita. Di kaki, contohnya boleh angkat 1 kilo. Di tangan boleh angkat 4 kilo. Contoh. Tengah belakang boleh angkat 80 kilo. Khudrah kita berbilang-bilang dalam zat, dalam diri kita. Adapun khudrah Allah bukan seperti kita dan khudrah Allah Ta'ala itu asa, tidak berbilang. Walaupun asa tetapi sempurna yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Semua makhluk tidak ada terkecuali. Semuanya dijadikan oleh Allah. Mana kita tahu? Ayat Al-Quran. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Hanya sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Amat kuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Jadi kita bincang sekarang ni iaitulah asal pada sifat, yakni tiap-tiap sifat Allah satu. Tidak berbilang. Di diri Allah, sifat Allah Ta'ala itu hanyalah asal. Satu khudrah, satu iradah, satu ilmu, satu hayat, satu sama', satu basar, satu kalam. Tiap-tiap sifat makni Allah, satu saja. Baik. Cara kita belajar, kita kena fikir macam ni. Apabila disebut tiap-tiap sifat makni Allah Ta'ala itu satu, maksudnya sifat lain adakah berbilang? Jawabnya yang tak boleh berbilang hanyalah sifat makni sahaja. Adapun sifat lain sah berbilang-bilang. Macam mana? Contohnya wujud. Diri Allah wujud, kudrah Allah wujud. Iradah Allah wujud. Kemudian ilmu Allah wujud. Satu. Yang kedua khidam. Diri Allah khidam. Kudrah Allah khidam. Iradah Allah khidam. Ilmu Allah khidam. Lepas tu? Baqa. Diri Allah kekal. Baqa. Kudrah Allah baqa kekal. Iradah Allah baqa kekal. Ilmu Allah baqa kekal. Hayat Allah baqa kekal. Sama basar Allah kekal. Kalam Allah baqa kekal. Hak yang kata satu ni, yakni satu pada tiap-tiap sifat ma'ani. Adapun sifat lain, sah berbilang-bilang kerana ia yang lain itu sifat yang sungguh, yang sabit pada Allah Ta'ala. Sifat yang mesti. Macam baqa' tadi. Kita ambil pula mukhalafah. Diri Allah mukhalafah dengan makhluk. Kudrah Allah mukhalafah tidak sama dengan makhluk. Iradah Allah mukhalafah tak sama dengan makhluk. Iradah Allah mukhalafah tak sama dengan makhluk. Hayat Allah mukhalafah tidak sama dengan makhluk. Itu contoh. Kemudian kita tengok pula asal pada sifat yang kedua.
Kedua, tidak ada sifat yang lain yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi pada pihak boleh mengadakan suatu ataupun meniadakan sesuatu. Tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah. Tidak ada. Sifat Allah yang sempurna tu hanya ada di diri Allah. Tidak ada pada yang lain. Yang kedua, tidak ada sifat yang lain yang sama dengan sifat Allah yang sempurna itu. Tidak ada. Tak ada yang sama. Bahkan lebih-lebih lagi pada pihak boleh mengadakan suatu ataupun meniadakan suatu. Bahkan qudrah iradah Allah Ta'ala sahajalah yang mengadakan dan meniadakan sesuatu itu. Inilah dikatakan tidak ada kam bilangan-bilangan munfasil secara berasingan pada segala sifat. Titik dekat tu. Inilah yang dikatakan tidak ada kam bilangan-bilangan munfasil yang berasingan pada segala sifat. Titik dekat tu. Yang ni tidak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah. Jadi asal pada sifat dua makna. Yang pertama, tiap-tiap sifat makni Allah Ta'ala itu satu. Yang kedua, tidak ada sifat yang lain yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Habis, selesai. Mudah je ilmu tauhid. Siapa kata payah? Payah tu sebab tak mau masuk belajar. Kalau dia tu dah mula belajar dan mula dah menghayati, maka tentulah dia merasa mudah, senang, tak payah pun macam orang duk sebut kata payah, pening, tak faham. Tak. Kerana ilmu tauhid ni mudah. Habis. Lebih-lebih lagi pula, kita semua ni, bermulanya, kita ni semua biasa sekolah. Orang dulu tak sekolah pun, belajar kitab ni dia boleh faham. Lebih-lebih lagi kita ni yang sekolah. Sebut jirim, sebut arat, kita boleh faham. Sebut zat, sebut sifat, sebut ternafi tidak ada bilangan-bilangan yang berhubung, tidak ada bilangan-bilangan yang berasingan, tidak ada kam mutasil, tidak ada bilangan-bilangan yang berhubung, tidak ada kam munfasil, tidak ada bilangan-bilangan yang berasingan. Mudah saja. Habis. Pakat-pakatlah kita kempen, mengajilah ilmu tauhid untuk mengenal Allah Ta'ala ni daripada kitab-kitab muktabar, supaya kita ni buat persiapan ke arah kematian. Tapi kalau tak ada benda ni, masalah. Apabila orang meninggal dunia, Allah Ta'ala akan suruh malaikat menanya soal kepada si mati itu, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Apabila ditalkin kita orang mati, wahai simpulan ibnu simpulan, sebentar lagi akan datang dua orang malaikat, jangan kamu takut dan jangan kamu getar, kerana mereka kedua makhluk Allah seperti kita. Apabila disoal, man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Maka jawablah, ingatlah perjanjian kita di atas muka dunia, jawablah, Allahu Rabbi haqqa, Allah Tuhanku yang sebenar. Apabila ditanya kali yang kedua dan yang ketiga, maka tenanglah, jawablah dengan fasih, Allah Tuhanku yang sebenar. Berjaya jawab soalan ni, barulah pi kepada soalan yang lain. Tapi kalau hak ni tak boleh jawab, pakai duduk di situ ialah. Gagal. Na'udzubillah. Itulah kita ni kena buat persediaan. Jangan kita kata tak mau belajar ilmu tauhid kerana payah, susah, tak faham. Jangan. Mau tak mau, kita kena belajar. Kalau orang kata susah, kita jawab kata mana susah, mudah saja, saya belajar mudah saja. Gamak kata payah, belilah kitab yang mudah, iaitulah Kifayatul Mubtadi, satu. Ataupun yang kedua, Misbahul Munir, mudah. Bahasa dia mudah.
Jangan orang baru nak belajar kita suruh beri Sirajul Huda pula. Itu contoh. Baik. Dia ada step-step, tahap-tahap kita ni dalam menyusun untuk mempelajari. Silibus dia tu kalau dalam ilmu pondok, kalau dalam tauhid, kalau kita Arab, belajar dulu matan Ummul Barahin. Kemudian matan Ummul Barahin itulah yang kita belajar syarah dalam Sirajul Huda tu. Yang kedua, matan Jawharah Tauhid. Kalau ni di sebelah pondok Kedah dan Petani macam itulah. Dan terkadangnya belajar Aqidatul Awam. Kalau di Azhar, Mesir, kalau di Yaman, bermulanya dengan Aqidatul Awam. Tapi kita di Malaysia, di Fatani, di pondok-pondok, mulanya belajar kitab Arab ni, ilmu Tauhid dengan matan Ummul Barahin dan dan matan Jawharah Tauhid. Lepas tu pula kita naik lagi. Kalau Jawi, kita susun Kifayatul Mubtadi. Lepas tu Misbahul Munir. Kemudian naik lagi Bakurah. Naik pula Sirajul Huda. Naik lagi Bidayatul Hidayah dan seumpamanya. Banyak kitab yang boleh kita pelajari. Habis. Baik, kita tengok lagi. Jadi kita ambil kitab-kitab lama ni sebab apa? Sebab kita yakin Allah Ta'ala telah mencampakkan, telah menurunkan keberkatan kepada kitab itu. Tulisan itu. Macam Bakurah. 100 tahun lebih lah. Yang dikarang oleh Pak Dae. Tapi kita nak baca kerana lama, walaupun lama, orang nak, orang teringin, orang mahu, gemar untuk membahas kitab itu. Rasa lazat. Rasa apabila kita bincang kitab tu, kita rasa lazat di dalam pembahasan kitab itu. Berkat tu kita ambil kitab-kitab lama tu. Kita tak menolak kitab-kitab yang baru. Kitab-kitab yang baru boleh jadi rujukan asas kepada yang baru nak menjalani pembelajaran ilmu tauhid. Gitu. Kalau fiqh pula, kalau fiqh pula, orang akan belajar matan Zubat. Lepas tu Syafinatul Najah, hak mula-mulanya. Kalau kitab Arab. Syafinatul Najah. Lepas tu Fathul Mu'in, Fathul Qarib Mujib, Fathul Mu'in. Lepas tu naik lagi kepada I'anah Talibin. Naik lagi. Susunan silibus tu. Kemudian kalaulah kitab Jawi, kita belajar dulu Wisyaul Afrah, Musalli. Kemudian naik kepada Kifayatul Muhtadi. Naik lagi kepada kitab-kitab yang lain. Sabilal Muhtadin dan seumpamanya. Baik. Kemudian kalaulah ilmu tasawuf, hak mula-mulanya, kalaulah kitab Jawi ni, kita ambil Penawar Bagi Hati. Kemudian naik lagi kitab Imam Ghazali dan seumpamanya. Makin silibus tu disusun begitu oleh para ulama kepada murid-murid. Habis itu. Baik, kita tengok lagi. Dan asa Allah Ta'ala pada perbuatan, ada segala perbuatan, 7 baris pada bawah. Muka surah 14, 7 baris daripada bawah. Dan asa Allah Ta'ala pada segala perbuatan itu, iaitu tiada ada orang yang lain ataupun benda lain yang menolong Allah pada mengadakan atau meniadakan sesuatu. Oh, kat cak buat tarik apa? Pergi macam mana tu? Apa? Jadi perbuatan Allah Ta'ala itu asa tidak berbilang-bilang. Dan asa Allah pada segala perbuatan, iaitu tiada ada orang lain ataupun benda lain yang menolong Allah pada mengadakan atau meniadakan sesuatu. Ini perbuatan Allah, tidak kongsi dengan sesiapa, tidak meminta tolong kepada sesiapa. Allah
mengadakan sesuatu perbuatan itu. Hanyalah Allah Ta'ala sendiri mengadakan. Tak payah ajak orang lain untuk tolong. Tak payah berpakat, berkongsi dengan sesiapa. Bahkan perbuatan Allah Ta'ala sahajalah yang mengadakan atau meniadakan sesuatu. Langit bumi ni Allah buat. Duk kata nak pergi, lepas tu orang bangkit begini. Batuk. Sikit kepala. Makcik. Siapa ni? Makcik Latifah. Mic check. Makcik Latifah, tolong ketuk mic. Terus silap buka asalnya. Baik. Tak boleh. Dia tak perasan. Dia tengah sembang. Baik. Contohnya langit bumi. Allah Ta'ala menjadikan. Tak payah guna bahan apa-apa dan tidak minta tolong siapa-siapa. Hanyalah perbuatan Allah, i'jad, mengadakan. Yang tak ada Allah Ta'ala buat bagi ada, yang ada Allah Ta'ala buat bagi tak ada. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala kendaki, maka Allah Ta'ala buat. Jadilah sesuatu perkara itu. Baik. Di sinilah perlu kita memperhalusi supaya benar-benar kita ni mentauhidkan Allah dengan apa sahaja perbuatan kita. Sama ada benda tu yang Allah buat, macam langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, diri kita, Allah buat. Dan termasuk perbuatan kita pun Allah Ta'ala yang buat kepada perbuatan kita. Hak kita boleh bergerak, Allah Ta'ala yang menggerakkan kita. Maknanya kalau kita boleh ibadah, ambil yang semayang, tutup aurat, sembahyang, Allah Ta'ala lah yang menggerakkan kita. Kerana apa? Ramai orang yang nak semayang tapi tak semayang. Dia nak, tetapi tidak ada taufik oleh kerana dia tidak digerakkan oleh Allah. Walaupun semayang tu kita rasa benda tu ringan, tetapi berat bagi mereka-mereka yang tidak diberi taufik oleh Allah. Dia nak semayang, tapi kadang-kadang tinggal. Ini maksudnya semuanya Allah Ta'ala lah yang izin. Kita ni hanyalah mau, ikhtiar dan usaha. Jadi kalau kita ni kurang taufik, nak ibadah tak apa-apa nak larat, nak buat macam mana? Kita berteriak, berdoalah kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak mampu untuk menolak keburukan, kemaksiatan, benda-benda tak elok, benda-benda dosa dan tak mampu buat benda taat, benda baik, benda keredaan melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Banyak baca hak tu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Minta Allah Ta'ala bantu kita. Jadi perbuatan ni semua Allah buat. Tu kita tak boleh sombong. Tak boleh riak, perasaan diri kita baik. Kita tak boleh ujuk tunjuk ke orang amal kita. Pasal apa? Kerana semua hak duk kita ni yang ada pada kita, Allah yang buat. Kita ni hanyalah mau dan usaha saja. Ikhtiar dan usaha, mau dan buat usaha. Yang nak bagi jadi, Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak bagi jadi, walaupun kita usaha dan ikhtiar pun tak akan terjadi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan kita untuk beriman. Allah Ta'ala izinkan kita untuk taat. Mengamalkan amal kebajikan. Alhamdulillah. Syukur kita sebagai hambanya. Moga-moga ditambah lagi nikmat ini sehinggalah kita meninggal dunia dalam keadaan taat, dalam keadaan beriman. Habis. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu. Walaupun perbuatan itu kita yang ikhtiar, kita yang buat, kita yang usaha. Macam kita tulis buku. Kita tulis apa yang kita nak, kita buat. Maka yang diilhamkan oleh Allah kita tulis. Kemudian nak tulis tu pun Allah yang menggerakkan kita. Yang nak bagi keluar buku tu pun Allah Ta'ala. Kita ni hanyalah ikhtiar tulis, hantar di kedai, cetak, kemudian buat keluar buku tu. Hakikatnya Allah Ta'ala yang buat perkara tu kepada kita.
Tidak berkongsi dengan kita. Kalau Allah Ta'ala tak izin, walaupun kita tulis, tak akan terjadi perkara itu. Ada seorang ulama, masih ada lagi sekarang ni, Datuk Syed Muhammad Agil Al-Mahdali. Dia dulu Rektor Insaniah. Sekarang masih ada, umur 70 lebih. Duk ada dia Ustaz, asal orang Sulawesi. Bertukar kerja di Kedah dan di Brunei. Sat ke Kedah, sat ke Brunei. Tulisan kitab dia ni ratusan yang dia tulis. Bab ni, bab amal, bab macam-macam lah. Sebahagiannya yang belum tercetak ratusan lagi. Hak dia cetak dah puluh-puluh, ratus-ratus lah juga. Hak tak cetak lagi tu pun ratus juga. Tu maknanya Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala ialah yang menjadikan. Ada yang dia tulis. Datuk Syed Agil tulis. Allah Ta'ala izin boleh keluaran. Maka dicetak. Dan ada yang dia tulis. Tetapi yang belum Allah Ta'ala izin. Duk di dalam simpanan lah. Kalau Allah Ta'ala tak izin untuk keluarkan, maka tak akan dikeluarkan. Kalau Allah Ta'ala izin untuk dikeluarkan, maka dikeluarkan. Gitu. Wajib kita beriman. Maknanya, inilah mengenal Allah, kita menafikan diri kita. Memang kita nak, memang kita buat, tetapi Allah yang izin. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi. Itu makna perbuatan Allah Ta'ala tu. Macam orang buat masjid. Panggil tukang daripada Indonesia. Contoh. Ataupun Bangladesh. Indonesia dan Bangladesh buat. Kita beli bahan. Kemudian dia buat. Itu pada zahir. Pada hakikat. Allah Ta'ala lah yang menjadikan segala-galanya. Bahan hak kita buat pun Allah Ta'ala jadikan. Orang yang buat pun Allah Ta'ala jadikan. Dia bergerak boleh buat pun Allah Ta'ala jadikan. Semua dengan ketentuan dan perbuatan Allah berdasarkan kepada nas. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat apa yang ia kehendak. Hak Allah Ta'ala kehendak, jadi. Hak Allah Ta'ala tak kehendak, tak akan terjadi. Gitu. Baik. Kita kena asalkan. Allah Ta'ala memang asal, tidak berbilang. Dan kita kena etikad asal pada segala perbuatan, apa yang terjadi ni Allah Ta'ala lah yang menjadikan. Yang baik ke Allah Ta'ala bagi jadi. Yang tak baik apabila makhluk nak pun Allah bagi jadi juga. Contoh. Na'udzubillah. Dia pergi jumpa Tok Bomo Siam. Dia mau lagu tu, dia nak. Dia buat. Allah Ta'ala izin. Sebab dia nak kok jahat. Allah bagi kat dia. Hak kok baik pun Allah Ta'ala izin. Hak sebelah jahat pun Allah Ta'ala bagi juga. Sebab apa? Kerana alam ni diuji kita. Dunia ni tempat ujian. Nak pilih hak baik ke, hak tak baik. Nak pilih taat ke, maksiat. Nak pilih pahala ke, dosa. Nak pilih yang manfaat ataupun mudarat. Itulah di antara orang yang cerdik, ciri-cirinya fikir. An ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'hu. Sebelum nak mengerjakan sesuatu tindakan, fikir. Benda ni elok ke tak elok? Manfaat ke mudarat? Untung ke rugi? Baik ke tak baik? Baru kita buat keputusan. Maka Tok Saleh dia pesan, jangan kita ikut orang. Kita mengaji, kita faham, maka kita fikir baik ke tak baik, maka kitalah yang melakukan keputusan itu. Kita jangan ikut orang. Kita jangan ikut orang. Kita buat ikut apa yang telah kita belajar. Baik. Inilah dikatakan tidak ada kam bilangan-bilangan muttasil. Tak ada orang tolong Allah buat kerja pada segala perbuatan. Maka makna asal Allah Ta'ala itu ternafi 5 kam, tidak ada 5 bilangan. Inilah. Mana 5 bilangan? 2 pada zat. Tidak ada bilangan pada zat. Tidak ada bilangan-bilangan yang bercantum pada diri Allah.
Yang kedua, tidak ada bilangan-bilangan yang berasingan. Tidak ada diri orang lain yang sama dengan diri Allah Ta'ala. Kemudian pada sifat. Tiap-tiap sifat makni Allah satu. Bukan berbilang-bilang, tidak. Yang kedua, tidak ada sifat yang lain yang sama dengan diri Allah. Kemudian tidak ada orang menolong Allah pada melakukan sesuatu perkara. Maka ternafi 5 bilangan-bilangan pada wahdaniyah yang kita bincang. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah bersifat dengan lawannya, lawan wahdaniyah, iaitulah berbilang-bilang. Mustahil Allah berbilang. Pada zatnya, pada diri Allah, tidak berbilang-bilang. Atau pada segala sifatnya Allah tidak berbilang-bilang. Ataupun segala perbuatannya Allah tidak berbilang-bilang. Tahu mana kata Allah Asa tidak berbilang? Dalil di atas yang demikian itu firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, artinya bermula Tuhan kamu itu iaitulah Tuhan yang asa. Allah Ta'ala itu asa, tidak berbilang. Secara jelas, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu, iaitu Tuhan yang asa. Tidak berbilang-bilang. Atau dalil di atas yang demikian itu baharu alam ini. Allah Ta'ala asa, mana dalil? Mana buktinya? Iaitulah kita fikir dengan adanya alam ni, berubahnya alam ni. Allah Ta'ala lah yang menjadikan. Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ini. Macam mana? Fikir. Kalau banyak, tentulah lemah macam makhluk. Kalau macam makhluk, seperti makhluk, alam ni tak boleh ada. Kalau berbilang ni, tak boleh ada alam. Pasal apa? Contohnya, kalaulah 2. Kalau 2, nak buat kerja macam mana? Nak buat benda hak paling kecil tu tak boleh 2. Contohlah, Tok Wai Saleh dia bagi contoh. Kita ambil lada sebiji. Buh dalam lesung batu. Kita bagi 2 hulu. A pegang 1, B pegang 1. Apabila A tumbuk, pecah. B tak kena tumbuk lah. Tu kalau 2 Tuhan nak buat macam mana benda kecil? Tak boleh. Maka mustahil. Kalau benda kecil pun tak boleh buat kalau berbilang. Apatah lagi benda yang besar. Subhanallah. Maha suci Allah. Mesti Allah tidak berbilang. Yang pastinya Allah Ta'ala itu mesti asa tidak berbilang. Berdasarkan kepada dalil. Wa ilahukum ilahu wahid. Ataupun dalilnya baharu alam. Kalau berbilang-bilang, Tuhan tentu tidak ada alam ini. Subhanallah, Allah tidak berbilang-bilang. Jadi saya rasa takat tu dulu. Kita berhenti awal hari ni. Lebih kurang 10 minit, 15 minit awal. Kemudian kalau ada soalan, insya-Allah kita bincang. Kalau tak ada soalan, kita katuk pertemuan kita pada pagi ni. Dan insya-Allah kita akan pergi kepada sifat yang ke-7. Pergi kepada sifat yang ke-7, iaitulah sifat hayat. Tadi saya nak bagi tahu satu perkara lagi, saya lupa juga tadi ni. Iaitulah tiap-tiap hari Khamis selalunya minggu yang pertama dan yang ketiga saya di As-Sakinah Bidung kuliah duha. Oleh kerana yang menguruskan iaitulah Ustazah Jamilah tengah diuji oleh Allah. Dia dalam keadaan stroke dan kemarin anak dia bagi tahu paru-paru dia hak dalam lah. Dia jadi tak sedar diri, kemudian sangkut pula dengan organ-organ dalam ni. Maka kita berdoa supaya Allah Ta'ala memberi kesembuhan dan mempermudahkan urusan dunia dan akhirat Ustazah Jamilah yang mengurus kuliah di Bidung. Maksudnya, kita teruskan kuliah di Google Meet ni setiap hari Khamis seperti biasa. Tiap-tiap minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kalau ada 5, minggu kelima, kita teruskan insya-Allah Kifayatul Mubtadi secara alamiah. Maksudnya di Bidung saya belum pi. Kerana Ustazah Jamilah
tengah sakit sekarang, dialah yang menguruskan kuliah di sana. Kemudian yang kedua, mohon kepada kita semua berdoa sentiasa kepada guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang tengah tak sedarkan diri semalam. Kemarin. Daripada kemarin, kita berdoa supaya Allah Ta'ala memberi kesembuhan kepada Tuan Guru dan mempermudahkan urusan dunia dan akhirat beliau. Kerana beliau adalah tokoh guru murabbi yang mursyid, yang memimpin agama kita dengan contoh tauladan yang beliau lakukan di setiap apa perkataan, perbuatan. Beliau menterjemahkan penghayatan daripada ilmu yang diajak kepada kita. Maka ini di antara ulama yang kita kasih, yang kita sayang. Moga-moga Allah Ta'ala mengampun, moga-moga Allah Ta'ala memberi kesihatan kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dan mempermudahkan urusan dunia dan akhirat. Jadi kita hadiahkan Fatihah kepada roh, kepada jasad beliau dengan keberkatan baginda Nabi. Moga-moga Allah Ta'ala sembuhkan Tuan Guru kita dan Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada beliau urusan dunia dan akhirat, dan moga-moga Allah Ta'ala selamatkan beliau di dunia dan akhirat. Dan kita juga Al-Fatihah. Tolonglah doa di setiap solat. Kalau ingat, tolong doa. Kalau sempat baca Yasin, tolong baca Yasin. Niatkan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kesembuhan kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi saya rasa tak ada kot apa-apa soalan. Kita boleh katuk. Kita tengok saat. Yang ada silakan. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami, guru-guru kami, ibu bapa kami, dan sekalian mereka daripada umat Islam yang kami kasihi. Ampunlah dosa-dosa kami kesemuanya, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Rasul-Mu, kejaplah iman kami, teguhlah iman kami. Engkau lapangkanlah akal fikiran hati kami, dan Engkau berikanlah rezeki supaya kami sentiasa mengingati-Mu dan sentiasa mengingati dan mengasihi-Mu dan mengasihi Rasul-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami memohon keampunan kepada-Mu. Kami lemah. Ya Allah, bantulah kami dalam agama. Bantulah kami dalam taat. Bantulah anak isteri kami dalam taat. Ya Allah, Engkau berikanlah kepada diri kami, anak isteri, zuriat-zuriat, sahabat kami, supaya kami dapat menjalankan syariat-Mu. Berilah taufik kepada kami, Ya Allah. Berilah taufik kepada kami, Ya Allah. Peliharalah iman kami. Anak cucu zuriat-zuriat kami, Ya Allah. Peliharalah iman mereka. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kharata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, isteri kami, anak-anak kami, zuriat-zuriat kami kesemuanya, suami kami juga. Engkau berilah kami untuk taat kepada-Mu, untuk mendirikan solat, tidak tinggal solat, Ya Allah. Engkau berilah khusyuk kepada kami dalam solat. Engkau berilah ketenangan kepada kami untuk melakukan ketaatan ibadah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami banyak dosa, Ya Allah. Kami banyak hijab, Ya Allah. Engkau bukalah hijab kepada diri kami dan kepada seluruh keluarga sahabat kami semua. Bukalah hijab supaya kami dapat makrifah, supaya kami dapat mengingati-Mu, dan supaya kami dapat mengingati Rasul-Mu dan mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu. Ya Allah, guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam tengah sakit. Ya Allah, Engkau berilah kesembuhan kepada beliau. Engkau bantulah beliau, Ya Allah, dalam mempermudahkan urusan dunia dan akhirat. Ya Allah, Engkau berilah kesihatan rohani dan jasmani kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Engkau permudahkanlah urusan dunia dan akhirat beliau, dan Engkau sudahilah umur beliau dalam keadaan husnul khatimah.
Ya Allah, begitulah juga kami, ya Allah, di saat kematian, Engkau izinkanlah kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah, dapat melafaz kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Kau jauhlah kami daripada segala fitnah akhir zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.